Buletin Didik 21 April bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana anda berada, berhenti seketika dan jom baca bersama 10 minit. Bersempena Hari Buku yang bakal diraikan 23 April ini, Perpustakaan Kementerian Pendidikan Malaysia yang diselia oleh Sektor Repositori dan Pembangunan Kualiti, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan menganjurkan program Jom Baca Bersama 10 Minit tahun 2022 at KPM. Mengangkat tema Bangkit Baca dan Bersyukur, program ini dilaksanakan serentak di seluruh negara hari ini dari jam 11 hingga 11.10 pagi tadi. Biarpun dunia masih berdepan penularan wabak COVID-19, program ini diteruskan kerana mampu memanfaatkan masa terluang dengan amalan membaca. Walaupun ringkas dalam program ini cuma 10 minit bacaannya, tapi isyarat yang paling penting bahawa bacaan ini merupakan sinar kehidupan, punca ilmu daripada membaca. So, hendaklah kita selalu membaca. Dan sumber bacaan ini ada daripada pelbagai sumber. Sama ada sumber-sumber yang bercetak ataupun sumber digital. Sekarang ni semua orang ada handphone. Semua orang pakai smartphone. Jadi banyak sumber-sumber bacaan yang ada di situ yang boleh kita baca pada setiap masa. Usaha ini diangkat sebagai agenda penting dalam pembangunan negara dan perlu diberi keutamaan dalam usaha mentransformasikan pemikiran rakyat supaya cintakan buku dan sebati dengan budaya membaca. Seterusnya menjadikan tabiat itu sebagai satu amalan hidup bagi melahirkan masyarakat berilmu. Program ini diharap dapat memberi impak positif kepada seluruh masyarakat tanpa mengira usia. Pada masa sama, mengambil keberkatan Ramadan, 30 murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara di Changlun, Kedah menyertai Majlis I-Khatam Al-Quran peringkat antarabangsa. Majlis jurong kali itu diadakan secara dalam talian melalui siaran langsung di aplikasi Zoom siang tadi. Majlis Anjuran Bersama SK Seri Bintang Utara di Kuala Lumpur turut disertai Sekolah Dasar SD Darul Hikam Bandung, Indonesia dan Ceria Tamsuka Foundation School di Thailand. 30 murid mewakili setiap sekolah terlibat, menjadikan keseluruhan 120 peserta menyertai Majlis Khatam Al-Quran itu. Menariknya, di SK Datuk Wan Kemara, ia turut melibatkan 2 murid di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI. Kita dapat melihat bagaimana kita dapat merealisasikan hasrat visi kementerian untuk merealisasikan kemanjadaan murid itu dalam pelbagai aspek dan kali ini kita melihat dalam konteks Al-Quran, macam mana pengayatan Al-Quran, pembacaan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran pada kali ini. Menurut guru besarnya Muhammad Nizam Saidin, 158 lagi murid tahun 6 sekolah itu turut diajak mengikuti bacaan surah Al-Quran serentak bersama peserta terlibat. Mereka diberikan sijil penyertaan. Walaupun perancangannya dibuat secara kita kata bermula daripada awal Ramadan itu, perancangan yang agak pendek, tapi perjalanan yang sangat hebat dan sangat membantu guru-guru dan sangat lancar program yang diadakan pada hari ini. InsyaAllah kita cuba sebarluaskan dengan collaboration bersama sekolah-sekolah lain lagi dalam negara Malaysia dan kita perbanyakkan lagi negara-negara yang akan turut serta insyaAllah. Saya hanya baca Al-Quran seperti biasa untuk mendapatkan pahala supaya saya selamat dunia akhirat, itu sahaja. Waktu saya masa lapang ataupun saya dalam keadaan sedih, marah dan sebagainya. Saya rasa gembira sebab bukan sekali-sekali lah, sebab ini baru first time dapat baca Al-Quran dengan Indonesia, Thailand dengan Malaysia lah. Perasaan tu sungguh bangga. Majlis diakhiri dengan persembahan bertajuk Rahmat Al-Quran oleh Dai Cilik Syubki Amin Suhaimi. Seiring usia 50 tahun penubuhannya, Maktab Rendah Sains Mara MRSM menyasarkan pengekalannya sehingga 50 tahun lagi selari dengan perkembangan zaman. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, MRSM versi 2.0 itu menyaksikan perubahan daripada sistem pembelajaran tradisional kepada sistem digital. Saya kira inilah pusat kecemerlangan yang mempunyai
pendidikan yang inovatif, yang kreatif, dan dianya boleh dianggap sebagai setaraf dengan pusat-pusat pengajian pertengahan di tempat-tempat yang lain di dunia. Dan saya berharap bahawa dengan kemasukan teknologi, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi serta dengan kehadiran internet berkelajuan tinggi, kita kira bahawa kita juga tak boleh ketinggalan. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Perasmian Sambutan Jubli Emas MRSM dan Majlis Berbuka Puasa MARA di Ibu Negara semalam. Bertemakan MRSM mendukung aspirasi mencorak kecermelangan generasi, sambutan tersebut bertujuan untuk meraihkan kegemilangan sistem pendidikan MRSM yang telah dicorakkan dengan jayanya oleh generasi terdahulu. Ia dapat dilihat melalui kejayaan bekas pelajarnya atau lebih dikenali Anak Sains MARA atau ANSARA mengungguli sektor kritikal negara terutama membabitkan bidang sains dan teknologi. Untuk rekod, MRSM berjaya mendidik dan melahirkan 194,000 pelajar sejak 1972 dan terdapat sebanyak 55 cawangan MRSM di seluruh negara. Sementara itu, Yayasan Aziata pula menyediakan dana 115 juta ringgit bagi tempoh 10 tahun akan datang untuk pelbagai inisiatif di bawah teras ilmu. Ia bagi memastikan pendidikan berkualiti dapat diperolehi secara saksama dan inklusif di samping terus memupuk bakat muda. Ia akan dilaksanakan secara holistik dengan usaha menyediakan peluang kepada pelajar daripada golongan berpendapatan rendah melanjutkan pelajaran meskipun menghadapi kekangan keuangan. Antara inisiatif disediakan termasuk program Back to School di mana bantuan disalur kepada 700 orang pelajar berprestasi tinggi dari 48 Maktab Rendah Sains MARA MRSM di seluruh negara. Kesemua penerima yang dikenal pasti adalah pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah, di mana 60% telah kehilangan ibu atau ayah atau kedua-duanya akibat COVID-19 atau pelbagai sebab lain. Pelajar terpilih juga berpeluang terus disokong dan ditaja Yayasan Aziata melalui program pembangunan kepimpinannya, Aziata Young Talent Program. Ini selain bimbingan mentor khusus serta peluang untuk menerima beasiswa bagi melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat lebih tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk memohon program diploma pasca siswazah pendidikan PDPP Bahasa Jerman dan Korea di Institut Pendidikan Guru Ambilan Oktober 2022. Maklumat lanjut program dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari pautan tertera mulai 19 hingga 28 April ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerima kunjungan Duta Besar Mesir ke Malaysia, Ragai Taufik Said Nas siang tadi. Pertemuan empat mati itu membincangkan beberapa perkara khususnya kerjasama dua hala dalam pendidikan termasuk Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) yang telah diperkenalkan sejak 1999. Datuk Dr. Razi dalam perkongsiannya di Facebook berkata, pelbagai usaha penambahbaikan dilakukan secara berterusan bagi meningkatkan lagi kualiti pelajar lepasan STAM. Ia penting bagi memastikan pelajar terbabit bersedia dan lebih berdaya saing dalam meneruskan pengajian di Universiti Al-Azhar. Oleh itu, aspek kurikulum dan pentaksiran STAM akan diberi penekanan. Senario kesesakan lebuh raya menuju ke pantai timur menjelang Syawal sudah menjadi kelaziman. Namun kali ini aliran trafik dijangka meningkat luar biasa memandangkan sudah 2 tahun umat Islam di negara ini tidak berpeluang beraya di desa tercinta. Bagi mengelakkan berkampung di atas jalan raya, Ekspres khas Keluarga Malaysia menawarkan perjalanan selesa dan selamat di samping mengembalikan nostalgia kelik kampung menaiki kereta api. Ikuti laporan wartawan Juelana Syarin.
29 April nanti, Ekspres khas keluarga Malaysia ini akan membawa pulang 696 perantau ke pangkuan keluarga mereka. Bertolak jam 11 malam dari stesen KL Sentral dan dijangka tiba di stesen Tumpat keesokan harinya jam 3.55 petang. Tren akan singgah di 17 stesen untuk mengambil dan menurunkan penumpang. 17 jam perjalanan pasti berbaloi jika dibandingkan seharian tersangkut dalam kesesakan, tidak termasuk penat memandu, kos tol dan petrol. Kita sedang giat lakukan persiapan. Coach-coach kita telah diselenggara dan disanitasi untuk memastikan tren kita berada dalam keadaan baik dan selamat untuk dilarikan untuk beroperasi pada 29 April dan 7 Mei. Meninggalkan langit gelap hutan konkrit, penumpang pasti terjaga dan segera merenung keluar jendela sebaik melalui Gua Musang, Dabung dan Kuala Gerai yang menjanjikan panorama memukau, seterusnya menggamit nostalgia Aidilfitri. Tren dilengkapi 15 gerabak atau coach, 9 coach menempatkan 540 tempat duduk superior, coach paling hujung privacy buat 36 tempat duduk premium, manakala 3 coach terawal dilengkapi 120 katil. Difahamkan penjualan tiket bagi coach katil kelas kedua ini habis dijual dalam tempoh 30 minit sejak ia mula dijual tengah malam 14 April yang lalu. Untuk katil di bahagian atas ini, harga tiketnya RM73, yang bawah RM83. Saya kira pasti berbaloi dengan perjalanan sepanjang 17 jam, terutama kepada mereka yang membawa anak kecil. Coach Chilek terbuka untuk penumpang bersantai, boleh juga ditransformasi sebagai musola. Kata orang perut kosong boleh mengakibatkan mabuk perjalanan. Untuk itu disediakan coach buffet dengan 35 tempat duduk. Selain menu istimewa selera Pantai Timur, Maggi Soup yang paling laris. Masa panas tu, kita cuma buat penambahan dari segi macam benda tu biar nampak berasa. Kita buat menu Pantai Timur. Menu Pantai Timur antaranya kita buat keropok leko, lepas tu roti jala, lepas tu kita hidang sedikitlah macam kurma dengan untuk sahur tu dah. Bagi melancarkan perjalanan, penumpang disarankan berada di stesen sekurang-kurangnya 1 jam lebih awal. Perjalanan balik 7 Mei jam 10 malam dari stesen Tumpat dan akan tiba di stesen KL Sentral 3-4 minit petang esoknya. Setelah 2 tahun kita tidak pulang ke kampung untuk menyambut Aidilfitri, tibalah masanya kita dapat menyambut dengan keluarga yang tersayang. Namun begitu, saya ingin mengingatkan kepada semua pengguna KTMB, sila pastikan keselamatan diutamakan. Pemakaian pelitup muka dan mengimbas kod MySejahtera di premis KTMB masih diwajibkan walaupun kita telah beralih ke fasa endemik. Sila patuhi arahan semasa pihak keselamatan yang bertugas. Keselamatan anda adalah keutamaan kami. Lebaran yang dinanti, laporan Juliana Syarin. Dalam perkembangan berkaitan, KTMB memaklumkan setakat ini tiket tren harian termasuk tren tambahan untuk pulang beraya masih ada. Ia untuk menampung keperluan warga kota melepas rindu balik ke kampung selepas terpaksa beraya ala PKP di ibu negara. 2,575 tiket bagi 2 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan daripada 4,410 tiket yang ditawarkan sejak 15 April lalu telah terjual. Berbaki 1,835 tiket, orang ramai disaran membuat pembelian melalui aplikasi atau laman sesawang KTMB. Perkhidmatan itu melibatkan laluan KL Sentral ke Padang Besar dan sebaliknya pada 29 April hingga 2 Mei dan 6 hingga 8 Mei. Ditanya mengenai pemantauan SOP, kaki tangan KTM ujarnya akan melakukan pemeriksaan rapi. Hanya penumpang yang lengkap divaksin dibenar menaiki tren dengan menunjukkan sijil digital di aplikasi MySejahtera. Mereka perlu mengimbas MySejahtera dan juga kita nak sahkan tiket perjalanan. Selain pada itu, penumpang dikehendaki dan perlu memakai pelitup muka setiap masa semasa berada di dalam tren, dan juga penumpang perlu memastikan barangan peribadi dijaga untuk mengelakkan sebarang kejadian tidak ingin berlakulah.
Selepas hampir 6 tahun, Datuk Seri Siti Nurhaliza akhirnya muncul dengan buah tangan terbaru bertemakan Aidilfitri. Lagu Lip Lap Raya yang diperkenalkan semalam mendapat sentuhan AJ Amai, Glow Rush, Karim Karam dan Mike Chan. Siti berkata lazimnya lagu baharu mengambil masa untuk diterima atau digemari. Namun muzik pelbagai rentak yang ditampilkan dalam Lip Lap Raya mudah melekat di hati pendengar. Harapannya ia dapat menjadi lagu malar segar suatu hari nanti. Lagu ini berkisarkan kemeriahan sambutan Aidilfitri selepas 2 tahun umat Islam di Malaysia meraihkan Hari Kemenangan dalam norma baharu. Kali terakhir Siti muncul dengan lagu raya adalah pada 2016 iaitu Hari Kemenangan. Disneyland Hong Kong kembali dibuka kepada umum mulai hari ini. Terdahulu, taman tema ini ditutup beberapa kali susulan penularan kes COVID-19. Pengunjung yang beratus sejak awal pagi nyata teruja sebaik pagar dibuka. Meskipun semua permainan beroperasi seperti biasa, hanya 50% daripada kapasiti pengunjung dibenarkan pada satu-satu masa. Orang ramai juga tidak dibenar bergambar secara rapat dengan karakter Disney seperti Minnie dan Mickey Mouse. Hong Kong mengumumkan akan melonggarkan beberapa sekatan COVID-19 paling ketat di dunia dengan membenarkan salon kecantikan, pawagam dan gimnasium beroperasi semula bermula hari ini. Langkah itu diambil susulan jangkitan harian di hub kewangan global itu direkodkan di bawah paras 2,000 kes. Untuk menggerudi dasar laut dalam, rentetan gerudi mestilah dipasang bahagian demi bahagian sehingga penggerudian tersebut menembusi batuan dasar. Roustabout boleh menyusun dan menyambung satu paip 1,000 kg ke rentetan gerudi dalam masa 15 saat. Juru gerudi menggunakan relang gerudi sebagai beban untuk menekan mata gerudi ke bawah dengan berhati-hati. Jika ditekan terlalu kuat, mata gerudi akan pecah dan jika terlalu sedikit, ia hampir tidak bergerak. Sukan. Hub Sukan Elektronik Baharu ESI Hub at Space Aerobics di Puchong dijangka menjadi pusat latihan bagi skuad e-sukan negara menjelang Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China. Merealisasikan perancangan itu, ESI Hub sedang mengadakan perbincangan bersama Majlis Sukan Negara MSN. Sekiranya semua berjalan lancar, pasukan e-sukan kebangsaan akan berkampung di ESI Hub untuk menjalani latihan menghadapi Sukan Asia Hangzhou yang dijadual pada 10 hingga 25 September ini. Ada juga cadangan untuk skuad e-sukan untuk Sukan Si Hanoi berlatih di sini, namun mungkin tidak dapat dilaksanakan. Mungkin tak sempat. Jadi sebab sekarang baru mula kan, and if anything pun in terms of our readiness tu memang ready lah. Cuma tak sempat nak berbincang dari segi koordinasi, kan, penempatan dan sebagainya. Jadi disebabkan itu untuk SEA Games punya latihan most probably akan terus sambung di MSN. Berlangsung pagi tadi, Majlis Pelancaran ESI Hub disempurnakan Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dan Sukan Ramona Muhammad Razali. Turut hadir Ketua Pengarah MSN Dato' Ahmad Syafawi Ismail. ESI Hub dilengkapi 13 bilik permainan video serta sebuah dewan kejohanan boleh menempatkan sehingga 200 orang pada satu-satu masa. Pertandingan Liga E-Sukan Malaysia akan menjadi acara pertama dianjurkan di ESI Hub dijangka pada Jun atau Julai ini. Selain rancangan mengadakan ESI Masterclass khususnya dalam mengasah bakat caster atau juruhebah dalam masa terdekat. Sebanyak 8 permainan e-sukan akan membuat penampilan sulung sebagai sukan yang ditawarkan pingat secara rasmi pada Sukan Asia Hangzhou 2022. Antaranya Arena of Valor, versi Sukan Asia, Dota 2, Dream Tree Kingdoms 2 dan FIFA oleh EA Sports. Ini pula menjelang Piala Thomas dan Uber di Bangkok bulan depan. Persiapan skuad badminton negara meniti fasa akhir apabila Persatuan Badminton Malaysia BAM mengumumkan senarai terakhir 24 pemain. Pasukan lelaki menampilkan 12 pemain daripada pasukan kebangsaan dan profesional. Lee Zijia, Eng Ziyong, Aidil Sholeh Ali Sadikin,
Leong Junhao serta Liu Darren menggalas cabaran perseorangan, manakala barisan beregu diketuai Aaron Chia, Soh Woi Yik, Teo Yi Yi, Ong Yu Sin, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani, Goh Zifei dan Chia Wei Ji. Skuad Piala Uber pula menampilkan Eski Sona, Goh Jin Wei, Yeon Ki Zuan, Perli Tan dan M. Tina bersama 7 muka baharu yang akan membuat penampilan pertama. Mereka ialah Maisha Muhammad Khairul, Tan Zing Yi, Anna Cheong, Teo Mei Zing, Lo Yin Yuan, Valerie Xiao serta pemain berusia 17 tahun Chan Wenzi. Cabaran Malaysia dimulakan oleh skuad wanita dalam saingan kumpulan C pada 8 Mei menentang Denmark disusuli tuan rumah Thailand dan Mesir. Manakala pasukan lelaki memulakan kempen menentang England 9 Mei diikuti New Zealand dan Jepun. Piala Thomas dan Uber berlangsung di Bangkok, Thailand pada 8 hingga 15 Mei ini. Mengambil kira tugasan penting, skuad bola sepak bawah 23 menghadapi Sukan C Hanoi 2022. Liga Malaysia MFL mengesahkan sedang mempertimbang perubahan jadual bagi memberi laluan kepada latihan pusat pasukan bawah 23 tahun yang sedang diadakan ketika ini. Itu perkara yang saya tengah kerja keras dalam sekretariat untuk menguruskan yang terbaik untuk FAM. Dan kita dalam sehari 2 lagi saya akan buat pengumuman mengenai kalender. Ya? Pasukan yang terlibat semua dalam list yang telah dikeluarkan tempoh hari. Tetapi kita perlu lihat dalam priority the majority of the call-up. Stuart Ramalingam juga mengesahkan pihaknya sudah berbincang dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Pada hari pertama latihan pusat skuad bawah 23 kebangsaan kemarin, hanya 5 pemain hadir melapor diri. Ketua Jurulatih Brad Melanie akur dengan keputusan pasukan-pasukan tempatan mahu melepaskan pemain mereka hanya selepas tugasan dalam Liga Tempatan selesai terlebih dahulu. Mengakhiri buletin didik malam ini, pengunjung pameran Pop Air di Paris, Perancis berpeluang merasai pengalaman bermain dengan pelbagai jenis bola hasil seni. Saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum, salam hormat, jumpa lagi.